Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Tarikh 10 Disember 2010 dinantikan oleh kebanyakan orang untuk dijadikan satu tarikh yang istimewa, menandakan ianya adalah hari yang bahagia buat mereka. Namun, tarikh itu juga telah mencatatkan satu tragedi yang pasti tidak akan dilupai oleh keluarga mereka yang terlibat dalam kejadian ini. Pada hari itu, 10 Disember 2010, satu tragedi telah meragut 13 nyawa manakala 45 orang cedera dalam kemalangan ngeri membabitkan 7 buah kenderaan di kilometer 223 Lebuh Raya Utara Selatan berhampiran Plazatul Simpang 4 Alur Gajah. Dalam kejadian pada pukul 6.40 petang, kesemua mangsa yang terkorban terdiri daripada 9 lelaki dan 4 perempuan. Mereka yang terkorban adalah Nur Syafika Baba 19 tahun, Muhammad Farizuddin 19 tahun, Syarini Sofia Savritan 18 tahun, Norazmi Abdul Karim 24 tahun, Azizi Aziz 19 tahun, Eng Sok Kuan 52 tahun, Ar Ramachandra 52 tahun adalah pemandu bas ekspres, Pang Sui Moy 57 tahun, Gu Chuan Heng 34 tahun, Kam Kau Tual 18 tahun, Pau Kau Tual 29 tahun, Chin Tawa Tuang umurnya tidak dikenal pasti, dan mangsa yang terakhir meninggal dunia adalah Sharifah Norasmirah Syed Salahuddin berumur 20 tahun yang meninggal dunia pada 15 Oktober 2010. Jadi, apa sebenarnya yang telah terjadi? Ini adalah kisahnya. Pegawai Operasi Bomba Balai Bomba dan Penyelamat Rembau Muhammad Yusof Saman berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan jam 7 malam sebelum menghantar satu jentera ke tempat kejadian. Mereka mengambil masa kira-kira sejam untuk tiba di tempat kejadian walaupun terletak kira-kira 20 km berikutan kesesakan teruk lalu lintas sepanjang 3 km. Pada waktu itu, mereka hanya dimaklumkan tentang sebuah kemalangan yang membabitkan beberapa kenderaan dan tidak menyangka yang ianya adalah sebuah kemalangan yang tragis. Sebaik tiba di tempat kejadian, mereka yang telah dilatih untuk menghadapi pelbagai situasi terkejut dengan apa yang dilihat oleh mereka. Keadaan begitu menyayat hati apabila mereka lihat banyak mayat bergelimpangan di atas jalan. Ketika itu, beberapa orang awam telah membantu mangsa yang cedera dengan meletakkan mereka di tepi lebuh raya. Keadaan waktu itu tidak ubah seperti medan perang. Kejadian melibatkan 2 buah bas, sebuah van, 3 buah kereta dan 1 motosikal. Tidak dapat dipastikan mangsa yang terbunuh dan cedera itu menaiki kenderaan apa kerana semua kenderaan remuk dengan teruk. Beberapa ketika selepas itu, bantuan jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Tampin telah tiba di tempat kejadian. Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat berkata 24 pegawai dan anggota dari Balai Rembau, Tampin dan Alur Gajah dihantar ke tempat kejadian untuk menyelamatkan mangsa. Operasi menyelamat dijalankan oleh pasukan bomba dan penyelamat, polis, Jabatan Pertahanan Awam Malaysia JPAM serta bantuan pihak paramedik dari hospital yang berdekatan. Jadi, apa sebenarnya yang telah berlaku? Ketua Polis Daerah Rembau, Deputi Superintenden Mizan Makdum berkata, kemalangan berlaku di lebuh raya menghala ke selatan iaitu di antara hentian Pedas Linggi dan Plazatul Simpang 4. Sebahagian besar mangsa dihantar ke Hospital Tampin, Alur Gajah dan Melaka bagi memudahkan mereka menerima rawatan kerana kemalangan berlaku di lebuh raya menghala ke selatan. Nahas berlaku apabila sebuah bas ekspres Delima yang dipercayai dipandu laju dari arah selatan gagal dikawal lalu terbabas dan melanggar pembahagi lebuh raya sebelum melambung ke laluan bertentangan. Bas ekspres itu yang dalam perjalanan dari Melaka ke Kuala Lumpur kemudian melanggar sebuah van dan kereta sebelum menghempap 2 buah kereta lain dalam kejadian itu. Kenderaan yang terbabit dalam kemalangan itu ialah sebuah bas ekspres Delima, sebuah bas Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, 3 buah kereta, sebuah van dan sebuah motosikal. Pemeriksaan awal rekod bas, ia dalam keadaan baik, malah siasatan terhadap pemandu yang maut dalam kemalangan itu, Ar Ramachandra, mendapati dia tidak mempunyai rekod kesalahan trafik yang serius dan bas tiada saman laju.
Bas Ekspres terbabit didaftarkan pada tahun 2007 dan pemeriksaan awal mendapati ia kerap menjalani pemeriksaan berkala Puspakom dan kali terakhir pada Mei lalu dengan keadaan tayar ketika kejadian disahkan dalam keadaan baik. Seorang penumpang bas ekspres itu, Nur Najlah Akilah Muhammad Ghazali, 19 tahun, berkata sebelum kejadian dia tertidur namun terjaga apabila terasa terhuyung-hayang akibat bas dipandu laju sebelum hilang kawalan. Dalam sekelip mata, bas berpusing, terbalik dan menghempap sebuah kereta Perodua Myvi. Sejurus kemudian mereka dilanggar pula oleh sebuah bas lain dari arah belakang. Seorang saksi iaitu pemandu Honda City yang terselamat dalam kejadian itu, Mat Razil Sarmin, 38 tahun, berkata dia bersama 7 ahli keluarganya yang lain sedang dalam perjalanan dari Kuala Lumpur menuju ke Pontian, Johor apabila bas Delima Express itu tiba-tiba terbang dari arah sebelah. Katanya dia sempat melihat bas itu merempuh Toyota Hiace sebelum van itu berpusing beberapa kali. Dia berjaya mengelak dari terkena bas itu namun tetap tergesel dengan van berkenaan. Sejurus selepas itu, dia terus menghentikan kereta dan meminta semua 7 ahli keluarga lain keluar. Selepas itu, barulah dia perasan terdapat banyak mayat bergelimpangan di atas permukaan jalan. Seorang lagi saksi kejadian, Abdul Hamid Hassan, berumur 55 tahun, pesara tentera dari Taman Rambai Jaya yang turut terselamat dalam kejadian itu, berkata sejurus sebelum kemalangan itu, dia sedang tidur. Dia menaiki bas JKM yang terbabit dalam kemalangan itu membawa bekas tentera yang menghadiri Perhimpunan Raksasa Persatuan Bekas Tentera Malaysia di Stadium Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Abdul Hamid yang duduk di bahagian depan bas berkata dia hanya tersedar apabila bas berkenaan berhenti secara mengejut. Sebaik membuka mata, dia terperanjat apabila melihat sebuah bas sedang melintang di tengah jalan dan ketika itu juga pemandu bas mereka cuba mengelak. Bagaimanapun, bas tetap terlanggar bahagian belakang kenderaan itu. Sementara itu, Jurucakap Pusat Kawalan Trafik PLAS memaklumkan laluan di lokasi kemalangan mula ditutup jam 8.45 malam, kira-kira 2 jam selepas kejadian bagi kerja pembersihan dan penyuraian trafik, menyebabkan lebuh raya kesesakan teruk sejauh 15 km menghala ke selatan dan 8 km di laluan arah utara. Hampir keseluruhan laluan di kedua-dua arah terjejas berikutan kemalangan itu kerana membabitkan banyak kenderaan. Mereka juga mengambil masa agak lama untuk membersihkan lokasi nahas bagi memberi ruang kepada kerja menyelamat oleh pihak berkaitan termasuk polis, bomber dan paramedik sebelum itu. Ramai saksi yang terselamat mengatakan yang bas Delima Express tersebut dipandu laju. Mereka mengakui bas bukan saja dipandu laju sebaik memulakan perjalanan dan kemudian memasuki lebuh raya, malah sejak awal perjalanan pemandu dilihat sentiasa mahu berada di lorong kanan dengan memotong kenderaan lain. Kemalangan ngeri ini telah mencetuskan kemarahan dari pelbagai pihak tentang cara pemanduan kenderaan oleh mereka yang masih tidak ambil peduli dan tidak sedar akan bahayanya memandu secara laju. Sudah terhantuk, baru terngadah pepatah yang sesuai untuk menggambarkan tahap kesedaran pengguna jalan raya di negara ini. Adakah perlu untuk kita melihat lebih ramai lagi terkorban? Tidakkah semua ini dilihat umpama kanak-kanak yang belum mampu mengerti apa itu bahaya maupun kematian? Apabila sudah berlaku kemalangan, baru orang sibuk memperkatakan siapa yang bersalah, ngerinya kemalangan dan punca kemalangan. Sebaliknya, kita gagal mengambil iktibar. Semoga kita semua mendapat iktibar dalam kes ini supaya berhati-hati ketika memandu. Sentiasalah mengawal perasaan dan nafsu ketika memandu agar dapat mengelak dari berlakunya kecelakaan. Sekian.